المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Menghindari sifat ujub, yakni membanggakan diri. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pertama dan selama-lamanya panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik dan hidayah Allah Ta'ala jua pada malam ini. Kita sambung lagi bacaan kitab Isalatul Mudzakarah Ma'al Ikhwanil Muhibbin min Ahlil Khairi wad Din, bekal menuju akhirat, oleh Al-Allamah Al-Habib Abdullah Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada fasal membicarakan berkenaan dengan satu lagi sifat mazmumah, iaitu sifat ujub. Ujub kataan daripada bahasa Arab. Bahasa mudah kita, bahasa Melayu, maknanya kagum dengan diri sendiri. Melayu kita pun guna juga kalimah ujub, ajaib, ambil daripada kalimah yang sama. Al-Jurjani, dalam Al-Jurjani ni dia ada satu kitab dia dinamakan dengan At-Ta'rifat, pendefinisian. Dalam tu dia letakkan berkenaan dengan definisi-definisi perkataan. Jadi Al-Jurjani mendefinisikan sifat ujub ini ataupun kalimah ujub ini. Dia kata ujub ini ibaratun an tasawwur istihqaqi asy-syakhs rutbatan. Dia kata ujub ini adalah ibarat seseorang itu menggambarkan dirinya memiliki satu kedudukan. Tapi sebenarnya la yakunu mustahiqqan laha. Padahal dia tak berada pun pada kedudukan itu. Itu yang kita panggil bahasa mudah kita perasan. Perasan bijak. Padahal tak bijak. Itu dipanggil ujub. Kagum dengan diri. Berasa alim. Perasan kita ni dah jadi macam orang alim dah. Bila boleh bercakap agama, boleh keluar 2-3 patah ayat Quran, berasa alim dah. Ingat ayat Quran. Padahal beberapa patah aja ayat Quran ingat ya. Boleh baca hadis 2-3 patah, berasa alim. Itu dia panggil ujub. Definisikan oleh Al-Jurjani. Adapun Al-Imamul Ghazali, masyhurlah Al-Imamul Ghazali, ulama tasawuf yang terkenal. Al-Imamul Ghazali mengatakan isti'zamun ni'mah. Ujub ni ialah bila kita melihat satu-satu nikmat itu besar. Dan kita duduk dengan nikmat tu sehingga kita lupa untuk menyandarkan nikmat itu kepada mun'im dia, kepada yang memberi nikmat, iaitu Allah. Terlupa. Kita berhenti setakat kita. Alim aku. Tapi dia tidak takabur. Ujub ni, ulama sebut beza dengan takabur. Ujub ni dia boleh berlaku sendiri. Seorang diri. Duduk seorang diri lah perasan. Berasa alim aku ni. Sebab apa? Orang duk panggil. Orang nak jemput pergi situ, orang jemput mari sini, mengajar situ, pergi masjid tu, masjid ni. Lepas tu orang ramai pula duk mengaji contoh. Penuh masjid, penuh surga. Mana kita pergi, penuh masjid, penuh surga contohnya. Tu lagi-lagilah perasaan jiwa kita duk berasa kita ni alim. Lebih daripada orang lain.
Cuma nak sebut tadinya ialah ujub ni dia boleh berlaku walaupun kita duduk seorang diri, duduk dalam bilik. Bahkan ulama kata, kalau Allah Ta'ala tak ciptakan manusia, kita seorang je ada, boleh lagi ada ujub. Perasan dengan diri sendiri. Duk baca buku kan, duk berasa aku seorang ni rajin baca buku ni. Orang mana baca buku sekarang ni, duk baca apa? WhatsApp dah. Duk tengok TikTok sekarang ni, musim kempen pilihan raya. Aku duk baca buku, tak peduli pilihan raya. Tunggu 19 aku keluar pangkah. Dah. Semua nak ceritanya ialah tuan-tuan, ujub ni boleh berlaku ketika kita duduk seorang diri dalam bilik. Tapi takabur tak boleh. Takabur nak kena ada orang sebab kita merendahkan orang. Itu takabur. Ujub kita seorang diri boleh berlaku. Smart lah aku. Bukan salah berpakaian kemas, tidak. Nabi orang paling kemas. Rambut paling rapi, bersikat. Sebab tu ada sahabat yang bertanya, salah tak ya Rasulullah aku pakai minyak rambut? Pakai minyak rambut, kemudian sikat rambut. Tak salah. Zahir tak salah sebab sifat ni duduk dalam ni. Duduk dalam hati tu. Bila kita berasa kita smart, kalau ikut definisi Imam Ghazali, sampai peringkat terlupa yang kesematan kita ni Allah Ta'ala bagi. So nak perasan buat apa? Semua hidung yang ada di kita, mata yang ada di kita, katakanlah sempurna. Mata bulat contohnya. Lepas tu yang putih tu kebiru-biruan contohlah. Yang hitam tu hitam sungguh-sungguh. Hidung pula mancung, bibir pula seperti apa? Apa istilah Melayu kita? Pauh dilayang. Gitu habis kurang. Saya bukan ngerti bahasa Melayu tu. Cuma nak beritahu, kalau betul lah itu yang memang ada di kita, bukan mak ayah kita buat. Bukan kita sendiri buat, lebih-lebih lagi. Bukan kita sendiri yang buat. So, siapa yang menjadikan mata kita begini, hidung kita begini, rambut kita begini dan sebagainya? Allah Ta'ala. So, kalau kita terhenti di kita, sehingga kita jadi orang yang kagum dengan diri kita sendiri, itu dipanggil ujub. Tapi kalau kita duduk dalam keadaan tak ada rasa apa, itu semua adalah anugerah Allah, nikmat Allah Ta'ala beri pada kita. Cantik Allah Ta'ala bagi, smart Allah Ta'ala bagi, bijak mengeluarkan pandangan, idea dan sebagainya. Semua Allah Ta'ala bagi. Itu tak ada salah lah. Sebab apa? Menyandarkan seluruh pemberian dan anugerah itu pada Tuhan dia, pada Allah. Tu Imam Al-Ghazali mendefinisikan apa? Mendefinisikan ujub. Melihat nikmat tu besar sehingga terlupa untuk kita menyandarkan nikmat tu pada diri, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu definisi lah seberingkas. Jadi Syekh kata, hati-hatilah terhadap sifat ujub kerana ia dapat menghapus amalan kebaikan. Ni bahaya. Bila sesuatu sifat mazmumah ni boleh menghapuskan amalan kebaikan. Bahaya. Sebab kita dah lah golongan generasi amalan kebaikan tak banyak. Habis pula terhapus dengan sebab sifat mazmumah. Rugi, sangat-sangat rugilah. Umur kita yang tak panjang banding dengan umat dulu. Umur kita Nabi sebut antara siting dengan sab'i. Antara 60 ke 70. Umur umatku. Umur umat dulu beribu tahun. Alfasanatin illa khamsina ama. Cerita Nabi Nuh. Alfasanah 1000 tahun tolak 50. 950 tahun. Duk dakwah ajak umat dia. Maknanya umur dia lebih lagi pada tu. Tu dia cerita dia dakwah pada umat dia ya. Nabi Nuh AS ajak umat dia siang dan malam dalam surah Nuh. Tuan-tuan baca surah Nuh. Aku dakwah umat aku siang dan malam, lailan wa nahara. Falam yazidhum illa du'a illa firara. Gitu. Falam yazidhum illa firara, kecuali mereka ni tak bertambah-tambah, yang banyaknya ialah pakat lari belaka. Berapa tahun tu? 1000 tahun tolak 50, 950 tahun dakwah saja. Faham lebih lagi kita 100 tahun jarang-jarang bunyi. Jangan-jangan bunyi 100 tahun, katakan apa ada 100 tahun. Tolak umur balik 15 tahun dah. Berapa ada umur kita?
Pas dalam tempoh tu, berapa banyak amal ibadat yang kita buat banding dengan lalai kita. Maknanya amal tak banyak. Habis tu kalau dimakan pula dengan sifat mazmumah ni gak, sia-sia. Sebab tu nak cabut buang sifat mazmumah yang jenis boleh makan pahala kebajikan. Semayang kita, puasa kita, ibadat kita yang lain yang kita duk buat tu habis dengan sifat mazmumah ni. Yang ni kena cabut buang. Baik. Dia mari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Nabi sebut, al-ujbu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Ujub ni memakan amal kebaikan. Bukan amal kebaikan, pahala amal kebaikan. Kena takdir gitu. Kalau memakan amal kebaikan, maknanya ibadat tak sah. Dengan sebab ada ujub dalam diri kita. Kalau memakan amal kebaikan, sebab tu ulama takdir pahala amal kebaikan. Ibadat sah. Bila fiqh menghukumkan ibadat yang kita buat tu sah, sah. Fiqh tengok semayang kita tadi, sah, sah. Lepas tu pahala penentunya tasawuf pula. Riak tadi, sepanjang semayang tu. Maka tak ada pahala. 3 rakaat sah di sisi fiqh. Di sisi qabul tak ada. Tak terima di sisi Allah. Sebab apa? Mu niat semayang tadi bukan untuk aku. Mu buat tadi kerana fulan bin fulan. Tak ada apa-apa. Nanti di akhirat tunggu. Allah Ta'ala kata, mu pergi cari dengan orang tu pahala. Gitu. Hadis lain sebutlah. Di akhirat nanti orang yang riak ni Allah Ta'ala perintah, mau ambil dengan orang yang kau riak di atas apa ketika kau beribadat dulu. Ambil dengan dia. Dia boleh bagi apa? Pas boleh bagi apa? Hamba sama hamba. Sebab tu kalau mikir tak untung aku beribadat kerana fulan bin fulan. Kerana takut orang kecam, orang cela ataupun kerana nak pujian manusia dan sebagainya. Tak untung pun. Sebab apa? Manusia tak boleh bagi apa-apa pun pada kita. Itu kalau mikir kita beres. Masalahnya duk seronok berasa. Orang tengok kita, nak orang sebut-sebut apa yang kita buat kebajikan. Baik. Hadis ni kita duk biasa dengar. Boleh jadi asatizah baca al-hasadu. Al-hasadu. Ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Tak apalah. Yang biasa kita dengar hasad dengki, makan pahala kebajikan sebagaimana kayu makan api makan kayu. Biasa kita dengar hadis tu. Tak apalah, kita tanggung perkataan kita tanggung ilmu kita yang terbatas. Boleh jadi ulama ni yang mengaji Habib Abdullah Alawi Al-Haddad ni, dia mengaji luah lagi, dia pernah bertemu dengan hadis ni. Ujub ni pun makan pahala kebajikan juga sebagaimana api makan kayu juga. Kita yang mengaji sikit-sikit ni tak biasa dengar contoh. Yang biasa kita dengar hasad dengki je. Tak apalah, kita tanggung kita orang tak mengaji. Lebih selamat. Cuma setakat yang saya bertemu. Setakat yang saya bertemu, tak bertemu banyak lagi. Setakat yang saya bertemu, perkataan macam ni perkataan yang disebut oleh Yahya bin Mu'adz. Wallahu a'lam. Kita tanggung gitu. Tak apa, kita ambil juga perkataan yang disebut oleh Yahya bin Mu'adz. Kita husnuzan dengan para ulama. Mungkin juga dia tersilap. Sebab apa? Dia bukan Nabi. Kalau dia tersilap pun tak pelik sebab dia bukan Nabi. Itu salah satu daripada jalan Allah Ta'ala nak menunjukkan kesempurnaan seseorang guru. Bila dia buat salah, nanti nak menunjukkan sifat kemanusiaan tu ada di dia lah tu. Sebab manusia tak sunyi daripada salah. Kalau dia bukan manusia, memang dia tak buat salah. Tapi dah nama dia manusia. Walaupun dia orang alim, dia pasti akan ada silap. Itulah sempurna dia. Gitu cara Allah Ta'ala ni nak mengangkat kedudukan seseorang. Jadi Allah Ta'ala kadang-kadang mendatangkan situasi begitu supaya anak murid dia tak adalah ta'assub terlampau-lampau. Siapa peringkat syekh ni tak pernah buat salah. Tak, selagi mana nama dia manusia, maka dia akan pasti buat salah. Cuma kesalahan orang alim tak sama dengan kesalahan kita orang jahil. Kesalahan orang alim, dia mudah sedar dan dia mudah bertaubat pada Allah. Kesalahan kita orang jahil, kita payah sedar
Bila tak sedar, sah tak taubat pada Allah. Tu bahaya kita orang jahil. Ada pun orang alim tak apa, dia tersalah, dia mudah tersedar. Tersilap, tersedar, dia patah balik semula pada Allah Ta'ala. Kita duk kecam tak habis lagi, dia dah taubat daripada Allah Ta'ala. Kita duk tanggung lagi dosa sebab apa? Mengecam orang yang dah bertaubat pada Allah. Pas dia taubat, dia tak isytihar pada kita. Gitu. Jadi, setakat yang saya bertemu, perkataan ni perkataan yang disebut oleh Yahya bin Mu'adz. Yahya bin Mu'adz ni dia sebut macam mana? Dia kata, iyyakum wal ujub. Yahya bin Mu'adz kata, beringat dengan satu sifat, iaitu sifat ujub. Beringat dengan sifat ujub. Kata Yahya bin Mu'adz. Kerana ujub ni, kata Yahya bin Mu'adz, muhlikatun linnafs. Muhlikatun linafsih. Dia adalah pembinasa. Muhlikatun li ahli. Gitu perkataan dia. Pembinasa kepada tuan dia. Ujub-ujub ni adalah pembinasa. Muhlikah ni isim fa'il. Pembinasa kepada tuan punya badan tu lah. Orang yang ada sifat ujub tu. Kemudian dia sambung sebagaimana hadis ni. Sebagaimana ayat ni lah. Wa innal ujub ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Itu perkataan Yahya bin Mu'adz. Tak apalah. Tu Yahya bin Mu'adz sebut. Sini dia kata Rasulullah sebut, Allahu a'lam. Kita tanggung atas ilmu kita yang jahil, yang tak banyak. Baik. Apa buku para ulama ni kadang-kadang yang bercakap guru yang menulis balik anak murid. Pas bila guru dia bercakap, boleh jadi sabqul kalam. Boleh jadi tersasul. Tapi anak murid atas amanah dia. Dia berasa dia jahil, walaupun guru sebut itu, dia tulis lah. Gitu. Lepas tu nak tahu, kena pergi bertemu dengan anak murid dia ataupun dengan dia sendiri. Kalau dia ada lagi, tak ada dah dia. Kena tanyakan anak murid dia. Kalau anak murid dia ada. Barulah boleh tahu ni perkataan ni tersalah. Boleh jadi juga tersalah pada orang yang saling balik, cetak balik, tarik balik. Macam-macam berlaku dalam penulisan kitab ni. Walaupun disemak berkali-kali. Tesis disemak berapa kali pun ada salah lagi. Ada minor correction juga. Walaupun yang menulis tu orang yang berada di tahap PhD, ada juga minor correction. Pembetulan yang minor. Kalau major besar lah. Cuma nak sebutnya kesilapan tu tak sunyi pada manusia lah. Baik. Mana tadi? Jadi dia kata ujub memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu, yakni memakan pahala kebajikan tu. Kalau kita ada sifat ni. Baik. Satu. Yang kedua, dia mari hadis lain. Hadis ni hadis hasan. Hadis ni hadis Anas bin Malik. Hadis ni hadis masyhur. Kalau tuan-tuan mengaji kitab penawar, dalam kitab penawar pun ada hadis ni. Baik. Satu lagi Nabi sebut, yang ni betul-betul hadis Nabi. Salasun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un. Baca gitu. Salasun muhlikatun. Dalam kitab saya ni lah, dia tulis salasu muhlikati. Baca salasun muhlikatun. Baca gitu. Syuhun muta'un. Dia tulis muta'in. Silap bagi. Syuhun muta'un badal. Muta'un tu jadi na'at. Kena follow syuh. Wahawan. Dia tulis situ mutbi'in. Baca. Wahawan muttaba'un. Baca gitu. Ngaji gitu lah. Kena mengaji. Kalau tak ada guru, baca gitu kita. Apa yang dia tulis? Ada guru baru kita tahu. Silap dia baris ni. Wahawan muttaba'un. Kemudian wa'ijabul mar'i bi nafsihi. Yang tu okey. Baik. Kata Nabi, ada 3 hal yang dapat membinasakan seseorang. Salasun muhlikat. 3 sifat yang boleh membinasakan seseorang. Nabi bilang, satu, Nabi kata syuhun muta'un. Yang pertama iaitu kikir yang ditaati. Kikir yang ditaati.
Baba Zik sebut, waktu ngaji penawar dulu, Baba Zik sebut, kalau setakat sifat kikir saja tak apa. Dia duduk dalam je. Duduk dalam hati kita sifat tu. Yang jadi keji ialah bila muta'. Keji dia bila kita tu sifat tu. Sifat tu kita kenal dah. Dia keji. Kita tak tahu dia tak apa. Kita kenal ni riak ni. Duk mari ketika kita duk buat taat pada Allah Ta'ala, duk buat ibadat, duk semayang dan sebagainya. Dia mari. Tapi kita tak tahu. Kita tepi buang. Tak apa. Selamat. Sebab waktu dia masuk dalam diri kita, riak waktu dia masuk dalam diri kita, itu dia panggil ittirari. Bukan kita nak, dia mari. Nah, kita tak nak riak, kita nak ikhlas. Sebab apa kita tahu? Amal tak diterima disebabkan oleh sifat-sifat mazmumah. Tapi dia mari juga dalam hati kita. Itu dia panggil ittirari. Waktu tu tak dosa kita. Amalan kita tak apa lagi waktu tu. Kalau kita tahu ni riak, kita tak layak ambil tunjuk pada orang, tak ada faedah apa, kita tahu. Kita tak tepi juga, kita ambil buh dalam hati kita. Kita biar dia duduk dalam hati kita. Maksud tu bunuh halaman. Dia nak bila kita kenal je, kita tahu, ni sifat mazmumah. Tepi buang. Tepi. Maknanya tolak ke tepi. Tolak dengan apa? Dengan ilmu. Berasa amal sempurna, orang duk tengok. Sempurna kok mana aku duk mengaji? Itu. Sempurna apa? Aku semayang pun lah. Khusyuk pun tak ada. Kadang-kadang ingat berapa rakaat, kadang-kadang tak ingat. Kadang-kadang ingat Fatihah baca ke tidak. Kadang-kadang terlupa. Baca pun kadang-kadang ada orang tegur lagi. Cantik kok mana semayang kita sehingga nak tunjuk pada orang ya? Tu cara ilmu. Kita tepi, buang. Tak ada apa amal ibadat kita. Kalau betul lah kita ni orang yang beramal dengan amal yang cantik. Alhamdulillah, Allah Ta'ala taufik. Mengaji daripada kecil lagi cara semayang. Dengan siapa? Tok guru alim pula tunjuk satu-satu. Begini cara takbir dia. Begini cara baca Fatihah dia. Begini. Semua aja. Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi padaku. Tak bagi pada orang lain. Maknanya kita dipilih oleh Allah. Syukur pada Allah Ta'ala. Bukan ruang untuk riak tunjuk pada orang. Tidak. Itu tepi dengan ilmu. Tapi kalau kita ambil telan, jadi sifat duduk dalam perut kita, punah amat. Tak ada pahala. Semayang 3 rakaat tadi. Semayang isyak atau semayang subuh. Puasa 1 bulan Ramadan. Ataupun puasa sunat 6 Syawal, 6 hari puasa. Habis sia-sia. Tak sempat Syawal, dia qada di bulan lain. Qada di bulan Zulhijjah. Puasa apa ni? Puasa qada Syawal. Tak sempat hari tu, kenduri banyak sangat. Nak bagi tahu pada orang yang dia nak puasa sangat 6 Syawal. Tak sempat dalam Syawal, qada lagi di luar Syawal. Sebab boleh. Nak beritahu pada orang. Tu tepi semua dengan ilmu. Tak ada aku ni orang yang lalai banyak sebab tu tak sempat. Orang tak lalai tengok. Awal-awal lagi siap dah. Masuk hari raya kedua start dah dia puasa 6. Aku ni ashabul pemalas. Sebab tu habis Syawal pun tak habis lagi puasa 6. Contoh. Tu tepi gitu, tepi. So tak ada apa di kita. Sama dengan ni. Syuh saja duduk dalam hati kita, kedekut kita ni. Tak apa. Yang tak bolehnya bila kita turut dia. Tu mutak tu. Lepas tu syuh, kedekut ni beza dengan bakhil. Beza dengan bakhil. Ni Baba Zik sebut. Bakhil ni setakat kita. Tu bakhil. Yang kita punya, kita kedekut. Tu dipanggil bakhil. Mazmumah dah. Syuh ni bukan hak dia pun dia kedekut. Dia tengok harta yang ada pada kawan dia. Dia tengok kawan dia ni jenis pemurah. Jenis kalau bertemu dengan dengan masjid, dengan tabung masjid, kau tabung seorang, kau bertemu dengan siapa-siapa, mudah sangat kawan dia ni Allah. Pahala pula bukan sikit-sikit. RM5, RM10. Dia pula mari rasa kedekut. Mu ni asyik duk bagi derma. Simpanlah dia kata. Ni, hari tua nanti begitu begini macam-macam lah dia bagi tahu. Padahal kalimah-kalimah, ayat-ayat yang keluar di mulut dia tu sebab kedekut yang ada dalam diri dia. Yang tu kita panggil syuh.
Kalau bakhil setakat hak kita saja, itu dipanggil bakhil. Tu pencela dah haji bakhil panggil. Kan orang gelar haji bakhil tu, cela dah sifat tu. Budak kecil mana pandai jaga duit, dia kata bagi RM1 tu dah. Tu kedeku dipanggil bakhil, harta dia sendiri. Mulia lagi nak banding dengan syuh. Mulia banding dengan syuh ni tak lagi faham lain pula. Bakhil mulia. Dak mulia nak banding dengan syuh. Sebut dah hari tu dalam kuliah di mana tak ingat. Kenapa Nabi hidup dalam keadaan sederhana? Miskin kau Nabi ni? Dah. Tuan-tuan tengok, ada mas kahwin Nabi bagi pada bini dia puluh dinar. Dinar, 1 dinar berapa kira? Maknanya Nabi ni orang mampu, tapi dia pilih untuk berada dalam kondisi gitu. Nabi nak beritahu apa kepada umat dia? Nabi nak beritahu mulianya jadi orang yang ada sifat ithar. Ithar ni apa? Melebihkan orang lain daripada diri sendiri. Tu yang apa yang ada di Nabi boleh bagi dengan mudah. Sahabat hadiahkan kepada Nabi seekor kambing. Nabi ajar pada Aisyah bagi pada orang. Tu yang Nabi balik tak sempat, Nabi tengok pun seekor kambing tu, dah Aisyah bagi semua dah. Aisyah dah bagi dah. Yang tinggalnya bahagian yang Nabi suka, iaitu bahagian kaki kambing. Kaki bahagian depan tu. Nabi suka bahagian tu. Aisyah simpanlah satu. Apa kata Nabi? Nabi tak ada marah pun. Jangan duk bagi lagi lah. Tunggu aku tengok dulu bahagian mana aku nak dah. Nabi kata yang kamu bagi itulah yang sebenarnya yang kita punya. Yang kamu tak bagi inilah yang sebenarnya yang kita belum tentu punya. Tengok Nabi betul Aisyah. Beza kita dengan formula kita berasa yang kita simpan inilah kita punya. Tu yang beratus ribu, berpuluh ribu dalam bank. Nak bagi kau cucu RM10 pun kira. Contoh. Kau terasa tahu? Cucu balik sekali-sekala rumah tu. Tu kan ada pencen. Ataupun tak ada pencen pun yang anak-anak duk bagi. Nak bagi pada cucu RM10 seorang tu pun. Dah anak ayah dia juga ayah dia anak kita juga duk bagi pada kita. Takkan aku nak bagi pada cucu. Bukan itu soal dia, soal kita nak memberi. Soal hati kita yang berasa nak memberi. Tu pemurah dipanggil. Ni dah cucu aku, anak aku juga duk bagi duit pada aku bagi balik pada cucu. Okeylah tu. Anak bagi pada kita bagi balik pada cucu kita. Kita nak makan apa lagi? Kari pak sebutir pun tak boleh nak habis. Gigi tak ada nak makan kaca butir. Apa lagi nak makan? Roti canai kerah sikit ya. Kenapa kerah hari ni roti canai? Orang ada gigi molek-molek kata lembut. Dia tak ada gigi. Tapi duk marah pada orang buat roti canai. Gitu tuan-tuan. Nak makan apa lagi kita? Contoh orang tua gitulah. Saya pun orang tua juga. Nak makan apa lagi? Sepinggan pun kenyang dah kita. Ni yang muda-muda ni. Yang perlu kepada duit, perlu kepada itu, ini dan sebagainya. Bagi. Itu nak sebut sifat pemurah. Sifat melebihkan orang lain. Saya sebut dah sifat ithar Nabi begitu. Melebihkan orang lain. Apa yang ada di Nabi, Nabi bagi. Apa yang ada di Nabi? Orang tengok syal Nabi, ridak yang Nabi pakai cantik, dihadiahkan oleh sahabat juga. Ada sahabat nak, Nabi bagi. Sahabat tengok pada Nabi ada jubah yang Nabi pakai, dihadiahkan oleh sahabat cantik. Sahabat nak buat apa? Untuk balut jenazah dia nanti bila dia mati. Nabi bagi. Itu Nabi dengan para sahabat. Itu di antara dalil tabarruk. Tu ulama ambil tu dari sudut lain, dari angle lain, sudut lain, ulama ambil bagaimana sahabat bertabarruk, mengambil barakah daripada apa yang Nabi tinggal. Ataupun yang Nabi tak tinggal, benda yang bersentuhan dengan Nabi, antaranya jubah Nabi. Sahabat ambil untuk apa? Untuk dijadikan kafan dia. Sebab apa? Di Nabi itu barakah, tubuh Nabi itu sendiri barakah dah. Apatah lagi Nabi beribadat dengan pakaian tersebut. Tu yang orang-orang dulu, orang-orang tua dulu menjadi simpan kain ihram dia untuk balut mayat dia nanti. Sebab apa? Kain ni akan jadi saksi bahawa aku pernah menunaikan haji ataupun umrah. Kita hari ni payah nak balik, dia kata nak balik kain cadar lagi daripada Mekah ni contoh. Tak muat tinggal di hotel kain ihram.
Orang dulu duduk kain airang awak balik standby apa nak guna untuk balut mayat nanti kalau aku mati nanti nak balut dengan pakaian ibadah. Pakaian ibadah bukan pakaian yang suku dibeli pula untuk balut itu. Tu cerita dari sudut lain lah. Cuma nak sebutnya antara bakhil dengan syuh ni, syuh lagi dahsyat lah. Sebab tu Quran kata wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Quran kata siapa-siapa yang dipelihara diri dia daripada sifat syuh, maka kata Allah fa ulaika humul muflihun, orang ni adalah orang yang berjaya. Kita jangan duk adalah siapa tahap kedekut dengan harta orang. Ikut dia lah harta dia. Dia nak bagi banyak mana pun harta dia. Dia duk sibuk dengan harta orang. Dia sendiri tak ada harta, duk sibuk dengan harta orang lain. Tu ada orang jenis macam tu. Baik. Mana tadi satu syuhun muta'. Ni satu sifat juga dari walaupun dia duduk di bawah tajuk ujub. Dah lalu hadis dia kita cerita sikit. Baik. Batu banyaklah hadis lain Nabi sebut ittaqus syuhha. Nabi kata beringat dengan sifat syuh ni. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Nabi kata kerana sifat ni lah yang pernah membinasakan umat-umat terdahulu. Dia jadi deki, dia mari deki pula. Sebab apa? Tengok orang tu duk bagi. Dia mula apa? Mula mari dengki pula. Suruh hilang nikmat daripada orang tersebut. Tu dipanggil hasad pula, definisi dia. Baik. Kemudian yang kedua, wahawan muttaba'. Hawa saja tak apa. Celah dia bila muttaba'. Bila diikuti, ditaati. Hawa nafsu yang diikuti. Diikuti itu menyebabkan dia jadi celah. Quran sebut macam mana? Wala tattabi'il hawa. Jangan kamu turut hawa nafsu. Hawa ni saya pernah sebut dah. Hawa dengan syaitan, hawa lagi keras. Hawa dengan syaitan. Hawa ni diri kita sendiri. Kita panggil hawa nafsu. Nafsu tu diri kita sendiri lah. Hawa ni pengipas. Pengipas diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya buat itu ini. Langgar perintah Allah Ta'ala. Tak buat taat pada Allah Ta'ala. Tu kita panggil hawa nafsu. Hawa-hawa ni asalnya pengipas. Pengipas diri kita. Jadi hawa ni lebih keras daripada syaitan. Syaitan lemah je, dia punya tipu daya dia. Walaupun dia mari daripada 4 arah. Syaitan ni mari daripada min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. 4 arah, 4 jihah. Kok depan dia mari, kok belakang, kok kanan, kok kiri. Semua tak ada makna belakang. Ulama tafsir sebut dalam kitab tafsir dia. Cuma nak sebut secara mudah ya. Dia mari daripada 4 arah syaitan. Tapi Allah Ta'ala kata inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan ni lemah ya. Sebab tu ulama tasawuf kata tipu daya syaitan ni, bisikan syaitan ni kalau dia mari, dia boleh hilang dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hilang. Lepas tu ada lagi keras lagi tu nafsu kita dah. Nafsu kita yang degil. Nafsu kita yang tak nak dengar. Syaitan lari dah. Bunyi a'udzubillah lari lalu. Bunyi orang azan lari dah, dia terberok-berok kan? Hadis sebut. Terberok-berok lari bila bunyi orang azan. Syaitan takut dia. Patah lagi kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Lepas tu baca ayat Quran baca ayat kursi pula, baca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, 3 kul baca sebelum sembahyang. Lari dah dia. Habis tu kita ni duk tunggu dia lagi. Hawa nafsu dah. Dia tinggal dah kita. Kenapa aku ni tak dengar juga? Duk terganggu juga ni. Hawa nafsu. Dia nak suruh ibadat kita terganggu. Kebaikan kita terganggu. Itu perangai nafsu. Kalau dia kata aku contoh tak nak pergi rumah si fulan bin si fulan. Tak nak pergi rumah si fulan bin si fulan. Sebab apa? Memutuskan silaturahim contoh. Aku tak nak pergi rumah si fulan bin si fulan. Nafsu dia punya perangai, dia akan pastikan si fulan bin si fulan tak akan pergi ke rumah orang tu. Syaitan tak. Syaitan kalau dia tak berjaya yang tu, tak apa. Kalau mu tak nak pergi rumah si fulan bin si fulan tu, mu pergi tempat lain. Tempat yang melalaikan juga. So kita pun pergi, nampak ringan.
Sebab nafsu kita tak nak pergi rumah dia ya. Tempat tu boleh pergi. Kita pergi situ. Tu syaitan. Maknanya kok mana pun dia akan berjaya. Dia tak berjaya ni, dia berjaya ni. Tu syaitan perangai dia. Nafsu dah. Nafsu bila dia target yang ni. Tu perangai nafsu. Sebab tu dia payah. Nafsu ni diumpamakan seperti seekor kuda yang liar. Tuan-tuan bayang kuda yang liar, yang duk berlari liar tu, selagi mana kita tak cuba untuk tunggangi dia, maka selama itulah dia duk liar dalam diri kita. Kok mana kita kena cuba naik tunggang dia, lepas tu kita jinakkan dia. Lama-lama dia jinak. Lama-lama dia turut kita. Apa lawan dia? Ilmu. Satu kena ada. Tak ada ilmu kena tipu. Tak ada ilmu. Orang tak ada ilmu yang kena scam tu. Kita duk nampak macam betul dah. Tapi padahal tak betul. Orang ada ilmu nampak lalu dah. Orang tak ada ilmu nampak betul. Tengok hujung scam. Orang ada ilmu tengok tahu dah. Tak percaya tu lah tanya orang muamalat. Kita yang tak reti ni masuk saham tu, saham ni. Ujung baru kita tahu kena tipu. Orang muamalat tengok mula-mula lagi. Tipu dah tu. Tapi kita tak dengar sebab apa? Orang ni duk untung dah ni. Boleh dah 10,000, boleh dah pergi Mekah, boleh dah pergi umrah. Ada hotel Mekah. Contoh tuan-tuan, kena juga. Contoh yang ni tuan-tuan ni. Contoh sebab memang dah berlaku. Pernah orang add saya masuk dalam grup tu. Ustaz juga add. Jomlah ustaz kita join. Kita join? Ni ada hotel di Mekah. Last kali kena tipu. Kita tak join. Kita tahu dah tipu. Tu nak beritahu contoh. Contoh syaitan senang. Adapun nafsu dah. Nafsu dia berusaha untuk dia dapat apa yang dia nak. Tu dia nak hawan muttaba'. Hawa nafsu yang diikut. Quran kata dah, la tattabi'il hawa, jangan turut. Kita turut juga. Guna perkataan tattabi' sebut dah tu ittiba'. Makna sebab apa kita turut dia? Sayang kot pada dia. Sebab ittiba' ni dia mari ikut kasih lah. Beza dengan ta'at. Ta'at boleh jadi dengan sebab takut. Takut apa? Pada nafsu. Takut apa? Pada diri sendiri. Maknanya suka tu. Suka pada diri sendiri. Duduk dalam keadaan macam tu. Tak banyak ibadat, terganggu ibadat dan sebagainya. Turut. Apa kita juga susah. Baik. Dua. Yang ketiga. Nak berabi mana ni sikit lah. Wa'ijabul mar'i binafsiha. Yang ujung lah. Yang ujung ni yang berkait dengan tajuk. Iaitu apa? Merasa ta'ajub pada dirinya sendiri. Tu ta'ajub dengan diri sendiri. Yang ni sifat celah. Apa celah ujub ni? Ayat Quran sebut. Sifat ujub ni dalam peristiwa peperangan. Quran cerita, laqad nasarakumullahu fi mawatina kathirah. Allah Ta'ala bagi kemenangan pada Nabi dan kepada para sahabat dia fi mawatina kathirah, dalam banyak tempat. Bila dah banyak tempat menang ni, maka dia mari rasa kagum lah. Bilangan kita tak ramai tapi menang kita. Kita dengan apa? Dengan uddah, dengan kelengkapan pun tak berapa nak ada, tapi boleh menang kita. Lalu Allah Ta'ala cerita dalam peperangan wa yauma Hunainin, pada peperangan Hunain. Masa tu kata Allah, idz'ajabatkum, masuk ujub lah. Idz'ajabatkum kathratukum, kamu berasa ramai, rasa kagum. Takkan dengan jumlah kita yang sedikit dulu kita menang. Ni jumlah kita yang makin ramai, takkan kita kalah. Berasa kagum dengan diri kita sendirilah. Kagum dengan puak kita. Idz'ajabatkum kathratukum, kata Allah Ta'ala apa? Falam tughni ankum syai'a. Semua tu tak ada guna. Tak memberi apa-apa pun. Ramai daripada kalangan puak kamu tu tak menjadikan kamu ni menang ke ataupun apa ke yang Allah Ta'ala nak bagi. Tidak. Bahkan kata Allah Ta'ala, wadaqat alaikumul ard. Pada masa tu berasa sepik bumi. Walaupun ramai. Walaupun ramai. Sebab tu ulama kata, istijlabun nasr. Nak menarik kemenangan ni, mesti kena ada sifat satu. Iaitu azul, rasa hina.
Al-iftiqar, rasa fakir. Hak tu lah ya ni. Perkataan sama je. Cuma dia punya apa? Muradif dia. Sinonim dia. Ada iftiqar. Ada berhajat pada Allah Ta'ala. Walaupun kita tak amal, tapi bila ada zul, dia mari pertolongan daripada Allah. Dalam perang Badar, tuan-tuan tengok sahabat Nabi berapa orang je? 313 orang je. Pas kelengkapan pun tak ada. Gile-gile naik unta, naik kuda. Senjata pun tak ada. Ada sahabat dalam satu peperangan, pedang dia patah. Pedang dia patah. Lalu dia bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, aku nak berperang macam mana ni, pedang patah. Nabi ambil ranting kayu, Nabi bagi. Nabi bagi ranting kayu pada dia. Perangai sahabat, apa yang Nabi bagi, apa yang Nabi buat, tidak ukur dengan akal dulu. Kalau kita ukur dengan akal dulu, pedang besi aku guna patah ya Rasulullah. Mu bagi ranting. Tu kalau kita. Dak sahabat taat dulu. Kita duk mana? Nak kutip menang ni? Nak cari menang. Kita duk mana dengan apa? Dengan suruhan Allah, dengan suruhan Nabi. Sahabat ni Nabi bagi ranting kayu, ambil dulu. Ambil gi, masuk dalam medan perang. Pedang tu, ranting tu bertukar jadi besi. Tu nak bagi tahu mukjizat Nabi. Salah satu daripada mukjizat Nabi. Kalau tak silap ada dalam hadis sahih cerita ni. Cuma nak sebutnya ialah dalam peperangan Badar tak ramai, tapi sebab zul, berasa hina diri, berasa fakir, berhajat pada Allah Ta'ala, maka turun Allah Ta'ala hantar malaikat, beribu-ribu malaikat Allah Ta'ala hantar. Para sahabat tengok, belum sempat kami pancung, putus dah kepala dia. Siapa yang putuskan ni? Malaikat. Bahkan ada yang nampak berkuda, berpakaian lagi, bersama-sama dengan tentera Islam. Saat mana? Saat jiwa mereka berhajat pada Allah. Saat jiwa mereka bergantung harap pada Allah Ta'ala. So jiwa mereka dalam keadaan zul iftiqar, Allah Ta'ala mari pertolongan dia. Tapi bila jiwa mereka sombong, bila jiwa mereka takjub, takkan kita tak boleh menang dengan kelengkapan kita yang makin canggih. Dengan kita sendiri pun dah pernah jadi kerajaan. Contoh tuan-tuan, saya lagi marah pula. Bulan depan tak lagi dah. Sebut contoh. Dah berasa begitu. Hari itu kita menang dah, takkan kita tak menang. Maka pertolongan Allah Ta'ala jauh daripada kita. Tu lama sebut. Saya tolong sampaikan je. Baik, mana tadi? Isyak ni berhenti awal sikit. Lepas tu banyak lagi tuan-tuan ayat Quran dengan hadis Nabi. Nabi sebut banyak lagi lah. Mana tadi? Wa'ijabul mar'i binafsih. Seseorang yang merasa takjub pada dirinya sendiri. Baik, baca. Ujub adalah ibarat pandangan seseorang terhadap dirinya dengan penuh kebanggaan. Dia tak hina orang, ujub ni. Dia rasa diri dia. Dia perasan dengan diri dia sendiri. Berasa dia comel, berasa dia lawa, berasa keturunan dia lawa. Dia tak hina orang. Uduhnya pengantin ni dak. Dia tak kata. Dalam diri dia berasa dia adalah orang cantik. Daripada keluarga yang cantik. Gitu. Tapi dia tak hina orang lain. Bila hina tu maknanya takabur lah. Dia jadi penyakit lebih besar lagi. Dan setiap apa yang diperbuatkannya adalah merupakan suatu kebaikan. Dari situlah timbul sikap memamerkan amalan yang dilakukannya dan menyombongkan diri di hadapan manusia serta merasa puas terhadap apa yang diperbuat oleh dirinya sendiri. Tu dia kagum dengan idea dia dalam mesyuarat. Mana terima orang lain dah? Sebab apa? Dia kagum dengan idea dia. Bahkan kalau dicela pula idea orang, dia jatuhkan pula idea orang, tu takabur lah, besar lagi ya. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikam dia, apa Ibnu Athaillah kata? Sumber segala kemaksiatan. Aslu kulli maksiatin gitu. Sumber segala kemaksiatan, kelalaian wa ghaflatin dan syahwah wa syahwatin. Apa dia? Asal kepada segala maksiat, kelalaian dan syahwat ni, kata Ibnu Athaillah, ar-ridha an nafsi, berasa puas hati dengan diri sendiri. Berasa betapa sempurnanya diri kita sendiri. Itu. Tu yang duk cela orang tu. Duk kata orang lain bodoh. Sebab apa? Berasa kita cerdik.
Padahal bodoh kita lagi banyak daripada orang lain. Ramai kan ayat-ayat gitu biasa dah sekarang ni. Ayat-ayat membodohkan orang ni biasa dah. Kenapa kita membodohkan orang? Sebab kita rasa kita cerdik. Kalau kita berasa kita pun tak cerdik, kita tak guna ayat tu. Lebih berlapik bahasa kita bercakap. Bila kita berasa kita pun tak sempurna, tapi sebab kita berasa kita terlalu sempurna, maka kita menghina orang. Kita merendahkan orang. Barang siapa yang puas terhadap apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri, maka ia akan buta terhadap aib-aibnya. Bila dia puas hati dengan diri dia sendiri, tak nampaklah aib dia. Lalu kapan, lalu bila ni, bukan kapan kain kafan ni. Lalu bila seseorang dikatakan berhasil dalam kehidupannya, bila dia tidak mengetahui akan cacat dirinya. Ni buta daripada melihat apa? Melihat aib sendiri. Kata penyair, dia kata apa? Pandangan yang dipenuhi dengan keredaan akan menutup segala kekurangan. Yani wa'ainur ridha an kulli aibin kalilah. Tu penyair sebut. Pandangan yang penuh dengan redha akan menyebabkan tertutup segala keaiban. Kita tengok diri kita sempurna, tak ada aib. Tapi wa'ainus sakhati tubdil masawiya. Sebagaimana pandangan yang dipenuhi dengan rasa kebencian akan menyebabkan menampakkan segala kejelekan. Contoh mudah, kita nampak orang, kita tengok orang. Bila kita tengok orang tu dengan ainur ridha, dengan pandangan kasih, dengan pandangan puas hati, kita tengok orang tu tak ada aib. Macam tuan-tuan belum kahwin, tengok bini belum kahwin. Tengok dengan ainur ridha ke dengan ainur sakhat? Dengan pandangan mata kasih ke dengan pandangan mata benci? Pandangan mata kasih, ada aib daripada dia? Tak ada. Sempurna. Mak ayah kata, ada lagi yang baik daripada dia ni. Dah. Tak terima. Walaupun orang mari bagi tahu pada kita, si fulanah binti si fulan ni begini. Mana ada depan aku elok. Tak ada orang boleh halang. Sebab apa? Wa'inur ridha. Pandangan mata yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan redha, tak nampak aib. Tapi bila dah kahwin, dia mari wa'ainu sakhat, pandangan mata yang penuh benci. Nampak aib selalu. Itu yang dia bergaduh tu. Nampak aib. Saya ingat ada seorang sahabat yang yang lebih awal berada dalam dalam sufi ni, dalam tasawuf ni. Hari dia kahwin, selepas dia kahwin. Dia kahwin 2 hari ke 3 hari lebih awal daripada saya dia kahwin. Dia cerita. Dia kata hari lepas aku kahwin dengan dia, baru nampak banyak kebaikan. Banyak kebaikan dia. Kebaikan itu, kebaikan ni. Tu ainur ridha. Nampak baik semata. Baik ni. Kita hari belum kahwin nampak baik. Lepas kahwin, hari pertama kena marah dah bini. Contoh. Hari pertama kena marah dah. Lembab. Buat kerja slow. Nampak dah. Sebelum tu. Kadang-kadang lambat juga dia. Kita duduk tunggu lama dalam kereta. Nak pergi mana? Nak pergi minum air. Air teh obeng ya. Air sirap beng ya contohnya. Duduk tunggu dalam kereta. Setengah jam. Sorry ya lama. Tak apa. Nyangak. Dipanggil. Tu wa'inur ridha. Dipanggil. Wa'inur ridha. Nasihat anak-anak itu. Kita kata belajarlah dulu. Baru 17 tahun belajar. Dok, dia nampak. Tak ada dah orang paling cantik dalam dunia. Kecuali budak kelas dia tu. Dah kahwin nanti umur 25 katakanlah. Dengan perempuan yang tu. Yang dia bercinta daripada zaman SPM. Hari pertama kahwin. Allah menyesal kahwin dengan dia ni. Tak pandai tu, tak pandai ni. Baru tahu aku cakap lama dah. Ayah gitu. Ayah kena matang lah daripada anak. Takkan ayah pun serupa anak. Baik. Tu contoh ainur ridha. Gitulah kalau kita tengok diri kita dengan ainur ridha, jawab dia kita tak nampak aib. So kita kena tengok diri kita dengan mata kebencian. Gitulah. Baru nampak betapa banyaknya aib diri kita. Baru kita boleh baiki bila kita nampak kekurangan pada diri. Kalau dah tu dulu akan datang insya-Allah cinta dunia dan fitnahnya. Ini pun penyakit juga. Wallahu a'lam wa ilmuhu